Ni awal, hari ni umur kamu dah 7 tahun dah memayis dah ni. Jadi ayah nak ajar semayang. Kamu tak pernah belajar semayang lagi. Nak ajar semayang ni, nak bagi kamu jangan taklid. Benar. Jadi cara takbir, cara niat, cara baca Fatihah ikut mazhab Syafi'i yang ni. Ni kitab-kitab dia. Tak boleh pakai, jangan taklid, kena kaji. Ni pula mengikut mazhab Hanafi pula. Ni pula cara semayang ikut mazhab Hambali. Ni pula ikut cara orang tak bermazhab. Ni kita kena kaji dalil-dalil ni. Ni ayat-ayat Quran dia, ni hadis dia, kaji. Tengok yang mana yang paling kuat, yang lebih kuat. Kena kaji pula sanad hadis-hadis yang digunakan tu, ilmu mustalah hadis. Adik kaji semua ni. Kaji semua, baru adik dapat cara angkat takbir yang mana yang betul, cara niat yang mana yang betul, cara baca Fatihah yang mana yang betul. Masa tu baru adik semayang. Nak tunggu macam itu sampai bila dia tak semayang. Jadi mau tak mau budak-budak ni dia kena taklid. Kita pun masih taklid lagi. Kita taklid dengan ulama'. Kita mana ada power kita nak kaji tafsir Quran semua kan. Bila ulama' cerita yang ni kita ikut. Sebab kita tahu kita tak ada power nak kaji benda tu tadi. Jadi taklid ni benda mestilah. Tambah budak-budak pula, dia baru nak belajar semayang puasa, dia memang kena taklid lah dengan mak bapak dia. Apa mak bapak dia cerita, dia kena ikut lah. Walaupun mungkin ada salah. Mungkin ada salah kan. Mungkin bapak dia pun ada salah dulu masa belajar agama dulu, salah faham ke. Tapi dia kena taklid. Jadi taklid ni benda mestilah. Jadi sebenarnya pada diri kanak-kanak ni, memang Tuhan masukkan dari semasa ke semasa, Tuhan tambah pemahaman. Masa dia mula-mula lahir tu tak ada pemahaman lagi. Tapi dari semasa ke semasa dia bertambah. Kita cuma perlu kenalkan dia. Kita letak dia punya asas-asas. Tak payah bagi dalil-dalil macam-macam, dalil Quran semua kan dia pening. Tambah pula budak-budak. Contoh yang paling mudah bahasa lah. Contoh bahasa ni. Budak-budak belajar bahasa ni, kita tak buka pun kamus dewan kat dia. Kan? Kita tak buka buku bahasa Melayu, pelajaran bahasa Melayu, buku Pendeta Zakbar ke, tak buka. Tapi daripada pengalaman dia sehari-hari, dia tambah. Mula-mula dia boleh sebut satu suku kata. Lepas tu dia boleh sebut satu perkataan. Lepas tu dia boleh buat ayat. Dia faham apa-apa benda. Jadi dari semasa ke semasa tu memang Tuhan tambah. Samalah juga dengan hal keiktiqadan. Kita kenalkan macam cara tadilah. Cerita semayang sikit, cerita tunjuk contoh baca Quran sikit, sembang-sembang tentang alam sikit. Lama kelamaan benda tu tambah baru dia kuat. Dia sendiri dia akan kuat dia tentang ketuhanan tu tadi. Jadi budak-budak dia kena taklid. Contoh lagi, kita kecil, kita masuk dengan bapak kita dalam rumah, tiba-tiba ular tudung seluar. Bapak kita dia kenal dah ular tu, kita tak kenal. Dia nampak ular tu, dia pun lompat ke tepi, tarik kita sekali. Kita tak kenal, tak biasa tengok, tak kenal pun ular. Kita baru 2-3 tahun kan. Tapi kita taklid perbuatan bapak kita tadi. Taklid. Lepas ni kalau kita jumpa yang serupa macam ular tadi, cepat-cepat kita lari, pergi ke tepi. Sebab kita taklid, kita ikut bapak kita tadi. Tak perlulah sampai nak kaji dalil-dalil kan. Ini kenapa bapak lari? Ular. Kenapa lari daripada ular? Ular ni binatang bisa. Macam mana bapak tahu bisa? Bisa dia telah dibuktikan oleh kajian-kajian sains. Saya tak percaya, nak test dulu. Test semua tangan dulu. Dah kena, oh betul bisa. Tak payah peringkat tu. Kita memang kena taklid. Kita tambah orang awam kena taklid. Budak-budak lagi kena taklid. Itu biasa. Jadi permulaannya nak ajar kepada budak-budak ni tadi tentang tauhid. Mula-mula kita perkenalkan, biar dia hafal dulu. Lepas tu dia faham, kemudian dia i'tiqad, dia yakin dan dia benarkan. Budak-budak kita perkenalkan kat dia cawan. Kita tunjuk, ni cawan. Cawan, bagi tahu. Dia pun sebut wan. Dia tak bisa tengok, dia pun tak tahu apa benda. Wan, cawan. Tapi sekali dua kita perkenal tu, dia tak rakam lagi. Lepas ni kalau kita tunjuk benda lain cawan pun, dia kata cawan lah juga. Dia tak rakam lagi. Sampailah berapa hari lepas tu baru dia rakam. Yang ni cawan. Kalau dia tunjuk ni apa? Cawan, dia tahu. Pergi ambil cawan Zat. Dia pergi ambil benda yang betul. Bila meningkat lagi lama kelamaan,
dia boleh bahaskan dah. Kalau kita ambil ketui kayu, kita kata cawan, dia tunjuk tu, no cawan, kayu ni bukan, dia boleh bahas. Maka di antara kurnia Allah Ta'ala ke dalam hati manusia ialah bahawa terbuka pada awal kejadiannya kepada iman tanpa memerlukan kepada alasan dan dalil. Kita taklid lah. Kalau kita nak tunggu alasan dan dalil, memang tak ada, tak berkembang. Bagaimanakah yang demikian itu dapat dibantah? Seluruh i'tiqad orang awam permulaannya adalah ajaran dan taklid semata-mata. Kita ingat kita dulu pun macam tu juga. Yang kita tahu semayang semua ni, kita ikut orang, taklid. Mak kita cakap macam mana, kita buatlah macam tu. Tok guru kita cakap macam mana, macam itulah kita buat. Sebab kita budak-budak, tak boleh lari daripada taklid. Nak perkenal pada anak kucing, anak baru setahun, melintas kucing, kita nak sebut kucing, tak sampai kepada dia lagi, sebut miau, miau. Hari lain pula melintas lagi, miau. Lama-kelamaan dia boleh sebut miau. Tapi dia tak sebut miau, dia sebut au. Mulut dia tak boleh lagi kan, dia punya kepetahan berbahasa tak boleh, dia sebut au. Bila melintas dia kucing, au. Maksud dia dah rakam. Mula-mula tadi dia kenal, kita kenalkan dia, yang ni miau. Walaupun dia tak boleh sebut miau, dia tahu au. Au. Bila melintas jumpa di mana pun au. Tapi dia belum sampai ke peringkat nak berhujang. Dia nampak kambing pun au. Au. Dia nampak anjing tepi jalan pun au. Ya, dah, yang ni kambing, kambing. Ni anjing. Dia tengok rusa dalam rancangan televisyen pun au. Dia tak boleh berhujang. Tapi lama kelamaan dia sendiri dia boleh faham. Kita duk ajar asuh-asuh kan. Dia boleh beza dah. Kalau anjing melintas kita kata au, bukan, ni anjing, jing, dia dah boleh beza dah. Jadi kita nak tanam iktiqad kepada budak-budak ni macam tu lah. Kita cerita yang mudah-mudah, lama kelamaan dia sendiri dia akan terbentuk. Cara nak bentuk tu dengan bukanlah dengan berdebat, bukanlah dengan ilmu kalam, tetapi dengan memperbanyak pembacaan Quran serta tafsirnya, membaca hadis dan fahamlah maksud-maksud dia, pengertian dia, dan mengerjakan segala macam amal ibadah. Kalau kita ni nak habis berdebat baru kita boleh terima iktiqad tu tadi, memang tak terima sampai bila-bila. Sebab Nabi Muhammad pun masa dia sebarkan dakwah dia kepada orang Badui, orang baru masuk Islam ni, dia cuma cerita ringkas-ringkas tu. Dia tak payah debat-debat yang dalam-dalam. Kalau kemudian orang tu nak tingkatkan makam dia, itu terpulanglah ikut kemampuan dia. Tapi Nabi Muhammad pun dia mencukupkan dengan yang basic saja kepada orang-orang yang baru masuk Islam ni. Permulaan ajaran keimanan itu laksana penyebaran benih ke dalam dada. Dan sebab-sebab yang tersebut tadi adalah laksana penyiraman dan pemeliharaan benih itu. Kita cerita pada anak kita tadi, syurga, neraka, Tuhan, Al-Quran, puasa, solat semua, dari semasa ke semasa dia akan datang benda-benda yang menentang ni tadi. Contoh kita kata bukit, siapa buat bukit ni? Tuhan. Okey, Tuhan. Dia faham bukit je Tuhan buat, benda lain dia tak faham lagi. Tapi satu hari nanti dia tanya kita pula, abah, bukit Tuhan buat, laut siapa buat? Tuhan juga. Langit siapa buat? Tuhan juga. Oh, kalau macam tu dia kata burung pun Tuhan buat, semua pun Tuhan buat. Dia sendiri dia akan datang. Kita cuma semai benih tadi kita siram. Jadi benda-benda mendatang ni tadi dia akan automatik menaikkan pemahaman budak tu tadi. Dan hendaklah pendengaran anak-anak itu dijaga dengan sebaik-baiknya dari berbantah dan berilmu kalam. Ini perbahasan ilmu kalam yang dalam-dalam ni lah. Antara puak Mu'tazilah, Jabariyah, Murji'ah, dan yang nak mempertahan yang betul ni lah, Maturidiyah, Asy'ariyah, semua ni, dia untuk budak-budak dia tak sesuai. Sebab bahasan yang dalam-dalam kan tak sesuai, nanti kacau pemikiran dia. Untuk budak-budak tanam macam tu saja. Sama jugalah orang yang baru masuk Islam pun, orang yang baru-baru nak berjinak-jinak dengan agama pun, dia tak sesuai tanam yang dalam-dalam perbahasan tu tadi. Kata Imam Ghazali,
Kalau awal-awal kita dah tanam perbahasan yang macam itu, dia seolah-olah kita merosakkan lagi. Bukan bagi elok, bagi lagi rosak lagi. Cuma zaman sekarang berbeza dengan zaman dulu. Zaman dulu, hujah-hujah akal ni dia tak perlu sangat. Sebab apa? Masyarakat zaman tu dia terpisah jauh. Contoh kita lah, orang kata, weh, ada ajaran Qadiani tu. Kat mana? Kat mana? Kat India. Oh, India. Tak apalah jauh. Kan? Anak kita tak terkena. Silap-silap cucu kita pun tak sampai lagi. Weh, sekarang ni heboh Syiah. Syiah kat mana? Kat satu pulau kat Indonesia. Oh, jauh. Indonesia. Tak apalah, jauh lagi. Ni cerita zaman dulu. Ni amalan pluralisme. Semua agama betul. Antara yang menganut dia orang Islam sendiri. Kat mana tu? Siapa dia? Oh, dekat Amerika. Oh, jauh. Tak apa. Tak kenal pada kita. Jadi hujah-hujah ilmu kalam ni tak payah pun tak apa. Sebab sesuai dengan zaman itu. Liberal kat mana ni? Liberal kat Kuala Lumpur. Tak apalah, kita duduk ni sini, di kampung ni, jauh, tak apa. Anti hadis. Mana? Singapura. Singapura jauh, tak apa. Ni Salafi Wahabi mana ni? Oh, Saudi. Wakil dia ada kat Johor. Jauh, tak apa. Etis, orang tak beragama. Mana? Jerman. Oh, tak apalah, jauh. Bahai mana? Israel, jauh. Jabariyah mana? Kampung sebelah. Jauh lah juga, kampung sebelah. Aliran falsafah ni, falsafah Yunani mana-mana? Pulau Pinang, jauh. Zaman dulu. Jadi hujah-hujah ilmu kalam ni tak perlu sangat. Zaman sekarang dia jadi perlu. Sebab apa? Anak kita dia duduk dalam bilik, dia buka saja laptop, ada internet ataupun pakai handset, masuk ajaran-ajaran. Laman web agama ni banyak, tapi di belakang dia ajaran-ajaran. Kita tak perasan. Dulu bolehlah Syiah mana? Oh no, sana. Plural mana? Plural Amerika. Ajaran sesat mana? Oh, ajaran sesat no. Jauh. Di Kelantan, jauh. Sekarang dalam rumah kita dia sampai. Kita pula kurang kemahiran pasal teknologi ni. Anak kita duk buka, "Oi, laman ni bagus ni." Dia cerita pasal persamaan lelaki wanita apa semua bagus ni. Dia duk tumpu belajar situ. Kita tak tahu. Dia dalam bilik dia masa di luar rumah. Dia online sendiri. Benda-benda ni masuk. Jadi mau tak mau zaman sekarang kena juga. Zaman Imam Ghazali tu mungkin ilmu kalam semua ni tak payah ambil tahu sangat. Zaman sekarang ni kena ambil tahu juga. Sebab nanti dia akan datang golongan-golongan etis yang nak bagi kita ni keliru. Kata betul ke Tuhan ni ada? Dia tanya soalan macam tu. Laman-laman agama cerita pasal Islam. Dia buat. Sungguh pun begitu. Ada juga segelintir ulama disebut pula nama mengatakan Tuhan ini boleh ada dan boleh tidak ada. Contohlah kan. Yang lain tu semua cerita agama cantik dah. Hujung-hujung anak kita baca yang tu. Bila baca dia tak ada ilmu kalam ni tadi, dia oh Tuhan ni boleh ada boleh tidak ada rupanya. Tertanam kat dia. Jadi pada zaman Imam Ghazali memanglah ilmu-ilmu kalam ni bukanlah satu keperluan mendesak. Sebab kalau ada pun jauh-jauh dia tak terkena pada kita, tak kena pada keluarga kita. Tapi zaman sekarang ni boleh terkena. Sebab kemajuan internet ni tadi. Anak kita buka-buka aja ada dah Qadiani ke, Syiah ke, ajaran sesat ke, semua ada di belakang dia. Laman memang laman agama cantik. Okey, yang akhirnya lah belakang tu sekadar penutup saja tu. Imam Ghazali dia petik satu ayat Quran surah Al-Ankabut ayat 69. Maksudnya, dan mereka yang bermujahadah kepada kami, sesungguhnya kami tunjukkan jalan kami kepada mereka, bahawasanya Allah itu beserta orang yang berbuat baik. Ini pasal tingkatan-tingkatan i'tiqad ni tadi. Kita mula daripada yang basic, semai sikit, biar dia naik pelan-pelan. Siapa yang ada mujahadah, ada perjuangan dia nak naik tu, dia akan sampai. Ikut sekadar mana mujahadah kita. Kita nak dapat syurga pun kita kena melintas satu jambatan yang nama dia kehidupan dan kematian, baru boleh sampai. Maksud dia kena mujahadah. Nak dapat kelazatan, kemanisan dalam beramal ibadah pun kita kena lalui satu jambatan juga, nama dia jambatan mujahadah. Jadi apa-apa hal pun kena mujahadah.
Bahagian belakang ni sekadar penutup sajalah, tak ada apa. Jadi perkongsian kita pada malam ini, dari awal tadi kita berkongsi tentang neraka, ringkasan tentang neraka. Dan kemudiannya kita kongsi tentang cara nak tanam akidah kepada kanak-kanak ataupun orang yang baru masuk Islam, ataupun orang yang baru nak berjinak-jinak dengan agama. Kena sikit-sikit, lama-kelamaan dia akan terbina sendiri. Cara nak bina dia tu, kalau zaman Imam Ghazali ni, dia kata perdebatan dengan ilmu kalam dengan hujah-hujah akal ni tak sesuai. Biarlah dengan banyak baca Quran, baca hadis, buat amal ibadah semua cukup. Tapi bila sampai zaman kita ni, bila dah terdedah orang kata langit terbuka, kemajuan ICT, mau tak mau kena ada sikit-sikit lah ilmu kalam ni, supaya kalau datang benda-benda mengelirukan tu, kita boleh benteh. Kita kalau wujud Tuhan ni, kita boleh nampak, ni tak nampak. Bila kita ada hujah kalam sikit, oh gini, oh macam tu, hilang keraguan anak kita tadi. Ada sikit jadilah. Jadi rasa sekadar itu sajalah perkongsian pada malam ini. InsyaAllah dalam kuliah akan datang kita sambung lagi dalam pelajaran Imam Ghazali. Dia nak huraikan, ada ulama' zaman dulu kata ilmu kalam ni tak perlu, ada ulama' kata perlu. Jadi dia nak hurai apa keputusan dia nanti. Wallahu a'lam.